Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga sihat dan dah ambil sarapan masing-masing. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi pelajaran tajwid kita, iaitu bawah tajuk hukum qalqalah. Ini pun masih lagi pelajaran 3. Jadi hari ini kita nak belajar tentang hukum qalqalah. Harap anak-anak semua dah pernah dengar dah tentang hukum qalqalah. Okey, yang pertamanya kita lihat apakah dia qalqalah. Qalqalah ni secara ringkasnya ialah detakan ataupun pantulan. Detakan atau pantulan. Ataupun bunyi lantunan ketika menyebut huruf-huruf qalqalah. Itu maksud dia. Bunyi lantunan ketika menyebut huruf-huruf qalqalah. Itu maksud qalqalah. Okey, huruf qalqalah ni dia ada 5. Dia ada 5, anak-anak boleh ingat. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ataupun kita boleh sebut qutubun jaddun. Qutubun jaddun. Ataupun boleh juga kalau susah nak ingat yang dalam bahasa Arab, ada juga yang buat kaedah ba, jim, dal, qaf, ta. Dia ingat kan? Baju dah kotor. Baju dah kotor. Itu cara nak ingat huruf qalqalah 5. Senang aja nak ingat kan? Kemudian kita terus kepada jenis-jenis qalqalah. Terbahagi kepada 3 qalqalah ni, yang dinamakan sebagai qalqalah sughra, qalqalah kubra dan juga qalqalah akbar. Okey, kita terus lihat satu persatu maksud ataupun macam mana nak kenal setiap qalqalah tersebut. Kita lihat dulu qalqalah sughra. Apakah dia qalqalah sughra? Huruf qalqalah yang berbaris sukun. Sukun ni ialah berbaris mati pada pertengahan kalimah atau pada hujung kalimah ketika bacaan wasal. Jadi dia ada 2 keadaan. Satu, bila dia berada di tengah-tengah kalimah dan dia memang asal dia bertanda mati, sukun. Ataupun ketika dia berada di hujung kalimah ketika bacaan wasal. Okey, itu 2 keadaan qalqalah sughra. Cara bacaannya ialah bunyi lantunan yang rendah ketika menyebut huruf qalqalah yang berbaris sukun. Okey, ada contoh dekat sini. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka. Sanuqri'uka. Okey, yang keduanya. Dia baris sukun pada akhir kalimah. Tasaddaq alaina. Tasaddaq alaina. Yang keadaan pertama tadi, qaf tu dia berada di tengah-tengah kalimah kan. Okey, untuk keadaan yang kedua, qafnya berada di akhir kalimah. Dan bila kita baca sambung, kita baca wasal. Tasaddaq alaina. Itu qalqalah sughra, contoh dia. Okey, kat sini anak-anak boleh lagi lihat beberapa lagi contoh qalqalah sughra. Ada dekat sini. Ni yang di tengah, tanda sukun di tengah-tengah kalimah. Yaqdir, yatlubuhu, yubdi'u, yajma'u, sadrika. Ini contoh-contoh sukun yang berada di tengah kalimah. Ini pula huruf qalqalahnya sukun yang berada di akhir kalimah ketika bacaan wasal. Okey, sebagai contoh, wa tasaddaq alaina, ihbit bisalam, hab lana, fakhruj innaka, qad sami'allah. Okey, itu contoh tambahan untuk qalqalah. Ingat 2 tu je.
huruf qalqalah bertanda sukun sama ada di tengah kalimah ataupun di hujung kalimah ketika wasal. Senang aja nak ingat. Yang keduanya ialah hukum qalqalah kubra. Hukum qalqalah kubra yang berbaris sukun atau sukun yang mendatang berada di hujung kalimah ketika bacaan secara waqaf. Itu cara kita nak kenal qalqalah kubra pula. Ialah huruf qalqalah yang berbaris sukun atau sukun yang mendatang berada pada hujung kalimah. Ini asalnya dia bertanda baris. Dia baris, tapi bila kita baca waqaf, kita sukunkan dia. Kita matikan dia. Sebagai contoh, thamaniyah hijaj. Thamaniyah hijaj. Okey. Huruf qalqalah berbaris sukun. Asalnya memang berbaris sukun, tapi dia berada di hujung kalimah ketika waqaf. Okey, asalnya dia berbaris sukun, memang dah asal berbaris sukun. Dan dia berada di hujung kalimah ketika waqaf. Dia beza, yang tadi tu dia berada di hujung kalimah, tetapi ketika bacaan wasal dia jadi qalqalah surah. Sekarang ni qalqalah kubra. Sukun di hujung kalimah ketika bacaan waqaf. Sebagai contohnya, walam yulad. Walam yulad. Okey, itu adalah contoh bacaan qalqalah kubra. Cara bacaannya, bunyi lantunan kuat ketika menyebut huruf qalqalah ketika waqaf. Kuat sedikitlah daripada yang pertama, qalqalah surah tadi tu. Okey, kita lihat contoh-contoh lain bagi qalqalah kubra yang dia tu sukun asli. Maksudnya dia tanda mati dia tu memang asal dah. Memang asal, bukan kita matikan dia, bukan kita sukunkan dia kerana waqaf. Dia memang asal, tanda sukunnya tu memang dah asal dan dia berada di hujung kalimah ketika bacaan waqaf. Sebagai contoh, lam yakhluq wala tushtit fansab fakhruj yulad. Itu memang tanda mati dah dalam Quran. Kalau awak tengok, dia memang dah bertanda mati. Kemudian kita lihat pula dimatikan kerana waqaf. Okey, bila kita tengok cara tulisannya dalam Al-Quran ada baris. Tapi bila kita waqaf, kita matikan dia. Jadi ini menjadi qalqalah kubra dalam keadaan yang kedua. Sebagai contohnya, al-falaq wa ma kasab hijaj ahad. Okey, itu contoh qalqalah kubra. Dua keadaan juga. Satu sukun asli, satu lagi sukun kerana waqaf. Dimatikan kerana waqaf. Terus kepada qalqalah yang ketiga, iaitu qalqalah kubra. Cara nak kenalnya, huruf qalqalah yang berbaris syiddah. Dia ada tanda sabdu pada hujung kalimah ketika bacaan secara waqaf. Sebab bila bacaan secara waqaf, dia akan menjadi qalqalah. Kalau kita wasal, dia takkan jadi qalqalah sebab dia ada baris. Cara bacaannya, bunyi lantunan lebih kuat ketika menyebut huruf qalqalah ketika waqaf. Sebagai contohnya, wala jidala fil hajj. Yang ini macam kita tahan dulu, lepas tu baru kita letakkan dia. Sebab tahan tu sebab dia ada tanda sabdu, kemudian baru kita lantunkan dia, kita letakkan dia. Wala jidala fil hajj. Okey, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, qulillahu yahdi lil haqq. Qulillahu yahdi lil haqq.
Kita tahan dulu, lepas tu baru kita lantunkan, baru kita detakkan dia. Itu adalah contoh qalqalah akbar. Yang paling kuat sekali bunyi lantunan, yang paling kuat sekali bunyi detakan dia. Ini adalah contoh-contoh lain untuk qalqalah akbar. Contohnya rabbukumul haqq. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wala jidala fil hajj. Faqalu ya laytana nurad. Okey, itu adalah contoh-contoh qalqalah akbar. Jadi untuk qalqalah akbar dia satu keadaan sahaja, iaitu apabila huruf qalqalah bertasydid di hujung kalimah ketika bacaan waqaf. Itu saja satu keadaan untuk qalqalah akbar. Okey, jadi ini saja, setakat ini saja dulu untuk tajuk qalqalah. Jadi sekian dulu. Kalau ada apa yang tak faham boleh tengok apa tu, nak tahu cara bacaan lebih terperinci, boleh scan QR code dekat dalam buku teks. Ada QR code dan ada contoh bacaan dia kat situ. Okey, jadi untuk itu sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.